Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik, khabar semua murid sekalian. InsyaAllah hari ini kita akan sambung tajuk seterusnya, okay, iaitu haji dan umrah. Tengok mana yang sempat. Okay. Saya terus masuk sebab kita mungkin tak ada cukup masa ni. Okay. Untuk untuk tajuk haji dan umrah, apa yang akan kamu dapat, apa yang kamu boleh belajar untuk tajuk ini, pelajaran yang kedua iaitu menyatakan pengertian haji dan umrah, perbezaan antara dua itu. Kemudian melafazkan dalil wajib haji dan umrah, apa arahan daripada Allah SWT dari mana, kita tengok. Kemudian menyenaraikan. Ya, saya bising tu. Bunyi pelik. Mana tahu bunyi. Ustaz. Ya. Dengar. Ustaz dari kau hantar kat YouTube ke? Okey. Okay, betul-betul. Okey, dengar Baik, seterusnya. Ada tadi. Okey. Kalis, betul-betul belajar Kalis. Jangan, kalau rasa tak nak ni, jangan buka webcam. Kamu ganggu orang lain. Okey, yang lain semua pin Ustaz Okey, seterusnya. Pengertian, mana tadi? Syarat wajib. Okey, menyenaraikan syarat wajib dan rukun haji, menyenaraikan perkara-perkara yang wajib dan sunat haji. Okey. Menerangkan secara ringkas perkara haram semasa ihram. Okey. Ihram ni apa? Nanti kita tengok. Menyatakan miqat zamani dan makani. Apa tu miqat ni? Kita akan belajar juga nanti. Menyatakan jenis-jenis haji. Haji pun ada jenis-jenis dia. Ada yang kena bayar dam, ada yang tak perlu bayar dam. Okey, kita tengok. Menyatakan pengertian umrah. Okey, apa itu umrah itu sendiri, maksudnya apa? Menyatakan rukun umrah. Tadi kita ada dengar rukun haji kan? Hari ini kita akan dengar rukun umrah pula. Menyatakan pengertian dam dan sebabnya. Apa itu dam? Bayar dam. Apa itu dam? Kenapa kena bayar? Okey, kemudian menyatakan tujuan dan hikmah dam. Kenapa kena tujuan dan hikmah daripada bayaran dam tu? Okey. Jadi kita mulakan dengan haji dulu. Okey. Jadi haji dia ada kat sini, kita tengok pengertian dia, dalil, hukum, syarat wajib haji. Rukun haji, perkara sunat haji, larangan semasa ihram, miqat zamani dan makani. Lepas tu jenis-jenis haji ni. Okey, ini kita akan tengok semua ni kalau sempat. Okey, pertama kita tengok dulu pengertian haji. Apa itu haji? Okey. Senang je. Pada bahasa mengunjungi tempat mulia. Ni cara bahasa dia, senang je, gariskan. Okey, pada istilah dari segi kefahaman Islam, melalui perkataan daripada kalimah haji ini, mengunjungi Baitullahil Haram. Okey, Mekah lah Kaabah. Untuk ibadah tertentu. Ada ibadah tertentu. Ini sebab dia. Sebab dia. Dengan syarat-syarat yang tertentu. Ada syarat-syarat dia. Okey, sebab haji ini sesuatu yang besar.
Okey, dalam haji itu sendiri ada amalan-amalan dia, ada cara-cara dia. Okey, ibadat-ibadat tertentu dalam haji itu. Kemudian kena ada syarat-syarat dia. Okey, haji itu sendiri kena ada syarat. Kita tengok dalil. Okey, kenapa haji ini adalah wajib termasuk dalam rukun Islam yang 5 tu kan? Mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu sehari semalam, berpuasa di bulan Ramadan, zakat, membayar zakat dan menunaikan haji jika mampu. Okey. Jadi haji ini salah satu daripada rukun Islam yang wajib kita buat. Tapi ada orang kata apa? Jika mampulah, hanya mampu saja. Okey, tengok apa firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Apa Allah berfirman? Allah mewajibkan manusia. Walillahi 'alan nas, mengerjakan haji, hajjul bait, mengerjakan haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu rumah Allah. Baitun ni adalah rumah baitun, rumah. Baiti, rumah saya. Kalau Baitullah, rumah Allah. Baitul Arsyad, rumah Arsyad. Baitul Jabar, rumah Jabar. Baitullah, rumah Allah. Kepada sesiapa yang mampu. Manis tata'a. Pada siapa yang mampu. Ilaihi sabila. Sampai kepadanya. Okey. Jadi, siapa yang mampu sahaja. Jadi, kalau kita tak ada duit ataupun kita tak ada kebenaran untuk pergi buat haji di Mekah kan. Jadi, tak apa. Tak diangkatkan kewajipan tu ke atas dirinya. Tapi kalau dia cukup, sihat dia ada duit cukup, masa cukup, lepas tu dia dapat kebenaran untuk pergi buat haji, tiba dia tak nak pergi saja, malas kan. Tak boleh, itu berdosa besar sebab dia ada kemampuan dah. Kalau yang tak ada mampu tu tak apalah. Baik, seterusnya kita tengok hukum dia. Ini dalil tadi. Sekarang kita hukum dia. Apa hukum dia? Wajib ke atas setiap Muslim yang cukup syarat-syaratnya. Ni lah yang pentingnya. Cukup syarat-syaratnya. Sekali seumur hidup. Mana? Kalau buat sekali dalam seumur hidup, dah cukup. Kalau buat haji kedua boleh, ketiga boleh. Tapi buat sekali dia dah cukup. Kalau dia cukup apa? Cukup syarat-syaratnya. Okay, faham jadi wajib kepada semua orang, setiap orang Islam. Wajib kepada semua orang Islam. Tapi kena cukuplah syarat-syaratnya tu. Okay. Dan sekali semua hidup sahaja. Sekali je. Macam solat kan, kita kena buat banyak kali. 5 kali sehari. Bukan kita solat subuh sekali semua hidup kan. Tak ada. Hari ni hari Isnin kena solat subuh. Esok hari Selasa kena solat subuh juga. Seharian. Aku bayar zakat cukup setahun. Bayar zakat. Puasa sampai bulan Ramadan kena puasa. Tapi kalau haji, sampai waktu haji, dia pergi haji, dia cukup syarat dia, waktu dia pergi haji, lepas tu dia balik tahun depan, dia tak, dan selamanya sampai semua hidup dia tak payah lagi dah. Sebab dia dah cukup syarat. Dia dah cukup sekali semua hidup dia. Okay, faham pasal hukum Jadi wajib. Jadi kita kena terangkan secara terperinci kenapa wajib tu. Wajib cukup syarat sekali semua hidup. Dua je. Cukup syarat. Orang Islam lah. Orang Islam cukup syarat sekali semua hidup. Okay, faham Okay, faham tak yang Ustaz 13 ni? Ada soalan tak? Tak ada Faham. Okay, bagus. Okay. YouTube Ustaz, nanti Ustaz upload soalan kepada Asyad nanti. Okay, Ustaz ada problem sikit kat YouTube. Okay. Seterusnya kita tengok surah 14. Syarat wajib haji. Senang je. Syarat wajib haji, orang ni cukup syarat dia. Tadi kita tengok hukum kan. Mesti cukup syarat-syaratnya. Yang ni. Kena cukup syarat-syaratnya. Apa itu syarat-syaratnya yang boleh mencukupikan dia? Islam pertama. Jadi orang kafir tak payah buat haji. Tak boleh masuk pun.
Okey, orang Islam sahaja. Kemudian baligh. Buat baris kalau tak tahu baca. Baligh. Baligh ni apa? Cukup umur. Kalau perempuan dah habis, dia pernah datang haid. Kalau lelaki yang sudah sampai umur keluar air mani, bermimpi kan, kena mandi wajib semua tu, balik. Jadi kalau budak-budak atau yang belum balik lagi, tak wajib pun, boleh pergi tapi tak wajib pun tunaikan haji. Okey, kemudian berakal orang gila tak payah, tak perlu pergi, tak wajib atasnya. Merdeka macam saya cerita sebelum ni, hamba tak boleh, dia kena merdeka, dia tak terikat dengan tuan dia. Kalau orang yang hamba ni, kalau pergi haji contohnya tiba tuan dia suruh balik ke apa, tak boleh lah kan, dia kena ikut tuan dia. Jadi orang merdeka sahaja. Tapi insyaAllah semua sekarang, zaman sekarang semua dah tak ada hamba dah, merdeka semua. Okey, dan yang terakhir, berkemampuan ni yang penting. Okey, berkemampuan dari segi apa? Tenaga dan duit. Faham tak? Bukan duit lah, harta lah. Nak pergi bukan murah. Berpuluh ribu lah. Naikkan terbangnya, nak cari hotelnya, nak pergi sana, peralatannya. Okey, bayar tol itu, bayar ni, pasport, bayar apa lagi? Immigration kat sana kan, visa dan sebagainya, mahal, ada perlukan duit. Sebab itu ada sekarang kita pernah dengar tabung haji kan. Tabung haji tu tempat kamu simpan duit cukup, nanti dah cukup dalam tu, kamu boleh pergi haji guna duit yang kamu simpan dalam tabung haji tu. Okey, faham jadi siapa tak ada tabung haji, buka sekarang. Cakap dengan mak ayah, saya nak buka tabung haji. Dah boleh dah. Dah boleh buka dah. Bernabung daripada kecil. Okey, jadi faham syarat-syaratnya senang, dia jelas. Islam, baligh, berakal, merdeka, berkemampuan. Jadi kalau orang tu sakit, dah tenat, dah masuk hospital tu kan, nak pergi juga, paksa diri nak pergi haji, memang tak boleh lah. Lepas tu dia tak ada duit, macam mana? Dia mencuri ke apa, tak boleh. Dia memang tak mampu, nak macam mana? Tak boleh. Okay, jadi berkemampuan ni dari segi harta dan dari segi kesihatan. Tapi kadang ada yang tu orang tu dapat bagi pun, tapi dia boleh jalan, tu tak apalah. Okay. Sekarang lagi masa Covid ni, nak pergi haji lagi susah. Tahun ni kita tak tahu dah, rasanya Arab Saudi bagi kerajaan Arab Saudi bagi pergi rasanya, tapi mungkin tak ramai. Okey, faham syaratnya? Ni penting tau, syaratnya. Jelas? Jelas. Okey, senang je syaratnya. Okey, sekarang kita tengok rukun. Ini penting ni. Ada rukun haji, ada wajib haji, ada sunat haji. Ini boleh serabut ni. Okey, tapi kita tengok, perhatikan Ustaz terang. Okey, Ustaz pun tak pernah buat haji. Okey, nama Ustaz bukan Haji Ali. Kalau Haji Ali boleh lah. Ustaz tahu, tapi Ustaz belajar juga. Jadi kita tengok, kita ambil yang simple dulu. Okey, bagi kamu faham senang. Okey, lagi nak mendalam boleh lagi, tapi nanti. Okey, kita tengok dulu rukun haji. Rukun kita baca dulu. Rukun haji ni apa? Pekerjaan utama, ibadah utama lah ni, yang mesti dilakukan. Mesti. Kalau tak buat salah satu ni, haji terbatal. Bukan kena bayar dam ke apa, tak, langsung terbatal. Okey, oleh setiap jemaah haji. Jadi mesti dilakukan. Okey, rukun haji ni. Okey, kemudian sekiranya tertinggal salah satu, dia tertinggal salah satu rukun haji, maka haji tidak sah. Haji tidak sah. Dan wajib diulang pada tahun berikutnya, next year. Sebab haji ni hanya dibuat pada musim haji sahaja. Dia bukan macam umrah. Umrah boleh buat bila masa. Okey. Macam solat pun kita boleh buat bila masa. Kita buat bila masa, ikut waktunya lah. Faham jadi macam haji dia ada waktu dia yang tertentu. Okey, kalau tak dapat buat tu, dah terbatal, tak done, tu kena buat tahun depan pula. Okey, faham Faham. Senang je. Mesti kena buat. Okey, kita tengok dulu. Ni kita jangan pening-peningkan dulu. Kita tengok dulu. Yang kita bagi mudah sikit. Okey. Pertama,
niat ihram. Okey, nanti Isa akan pergi pecahan dia. Kita tengok dulu. Niat ihram dulu. Okey, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Hafal Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Buat 3 macam ni senang. Sahaja aku menunaikan fardu haji. Okey. Wa ahramtu bihi, dan aku berihram dengannya lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Senang je. Nawaitul hajja, sahaja aku menunaikan fardu haji, wa ahramtu bihi, dan aku berihram dengannya lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Bila dengan ihram ni kita tak boleh buat perkara yang boleh membatalkan haji. Kita tengok wukuf pula. Ini penting Ini yang ni secara besar. Okey, ibadah-ibadah yang rukun haji yang secara besar yang perlu dilakukan baru dikira haji. Jadi dengar dulu. Okey, kemudian wukuf. Okey, wukuf ni apa? Iaitu berada wukuf, kita duduk tempat tu, iaitu berada di Arafah. Okey, ni tempat Arafah, bukan D ni, bukan. D lah. Kata imbuhan apa? Arafah. Ain rafata mabutah. Okey. Iaitu berada di Arafah, duduk di Arafah, di nama tempat tu. Bila? 9 Zulhijjah. Okey, 9 Zulhijjah bermula dari gelincir matahari. Masa gelincir matahari ni apa? Waktu Zuhur. Tulis sini Zuhur. Tergelincir matahari waktu Zuhur. Okey, hingga bila? Sampai bila? Terbit fajar 10 Zulhijjah. Habis waktu subuh. Esoknya. Okey, 9 Zulhijjah. Dan pergi duduk di wukuf di Arafah, Kemudian daripada tengah hari tu kan, daripada Zuhur tu sampai habis malam, asar, maghrib, isyak, subuh. Esoknya 10 Zulhijjah. Okey? Faham Okey, baik. Seterusnya tawaf. Ini secara gambaran, nanti dengar dulu. Okey, tawaf ni kita pusing mengelilingi Kaabah. Kaabah yang mana? Yang kotak hitam tu. Kalau di Masjidil Haram yang tengah ada kotak hitam tu, betul ada ramai orang pusing. Okey? Itulah tawaf namanya. Okey, sebanyak 7 kali pusing. Okey? Dia nanti kita akan terangkan cara nak tawaf ni. Okey? Bermula di Hajarul Aswad. Okey, dekat tepi Kaabah tu. Tepi Kaabah tu ada Hajarul Aswad, batu hitam tu kan. Siapa pernah tengok gambar pernah lah. Siapa pernah pergi lagi lah. Siapa pernah buat umrah, dia tahulah. Okey, ada dari situ, kita mula dari situ. Bahu kiri kita ni menghadap Hajar Aswad, menghadap Kaabah. Okey, bahu kiri ni jadi pusing. 1. Okey, habis sampai ke Hajar Aswad. Terus kembali. Pusing satu pusingan sampai ke Hajar Aswad semula, itu kira satu pusingan. Buat 7 kali. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habis. Kira tawaf dah. Lagi dekat kamu tawaf, lagi sikit. Lagi jauh, lagi penat, lagi jauh. Belajar mat kan? Lagi jauh. Kalau kamu pusing lagi jauh, lagi pusing. Pusingan tu lagi besar lagi. Okey? Itu tawaf. Okey, kemudian sa'i. Tulis baris tawaf, sa'i, wukuf. Tulis baris semua. Ihram. Ustaz tak nak nanti bila kamu ucap apa ni? Tuwaf. Apa ni? Wakawaf. Su'ai ke apa? Jangan. Tulis baris. Sa'i. Sin baris atas, ain baris bawah. Apa itu sa'i? Berjalan. Atau berlari anak. Okey, jalan macam mana? Jalan macam tu ataupun jalan laju sikit. Okey? Faham? Berlari anak ni. Ni lari. Pernah tengok lumba jalan tapi laju sikit. Dia jalan tapi laju sikit. Pernah tengok tak? Itu
berlari anak lah. Ulang alik, okey, daripada sa'i tu. Tempat dia. Daripada mana? Bukit Safa. Okey, dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Buat baris. Bukit Safa ke Bukit Marwah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, faham Sebanyak 7 kali juga. Okay. Okay, baik. Faham Sa'i. Okay, kemudian kita bercukur. Tahlul. Okay. Mengunting sekurangnya 3 helai ram. 3 helai ram. Yang 3 helai. Biasa orang botak je. Potong habis. Okay. Gunting rambut Yang apa? Bagi kita punya bulu lah. Okay, kemudian tertib melakukan mengikut urutan. Jadi kena niat ihram dulu, lepas tu wukuf, tawaf, sa'i, cukur. Okay, kamu tak boleh buat sa'i dulu, lepas tu nak niat dulu, kemudian lepas tu nak tawaf, tu nak wukuf balik, tu nak bercukur awal dulu ke. Tak apa, jangan Okay, baik. Faham ada. Okay, ada soalan tak untuk rukun haji ni? Ada faham Jelas nanti lo tak jelas pun sebenarnya Ustaz tahu. Tapi nanti kita tengok balik. Okey. Kita tengok dulu. Niat. Okey, perkara-perkara wajib haji. Tadi rukun. Rukun kalau tinggal tak sah terus haji. Batal. Kena buat balik tahun depan. Tapi kalau wajib haji, okey, perlu bayar dam. Denda. Dam ni macam denda. Tak apa. Kalau tertinggal wajib haji tak apa, kena bayar denda. Tapi kalau tertinggal rukun, kena apa? Batal. Okey. Pertama, niat ihram di miqat. Buat baris ihram di ini tempat lah. Miqat tempat. Berniat ihram di tempat yang ditentukan. Makani dan masa yang ditentukan. Zamani. Ada 2. Okey. Tempat makani, masa zamani. Faham? Ada 2. Tempat dengan masa. Nanti kita akan tengok kat tajuk seterusnya. Nanti musrat. Ni musrat 21. Okey. 20 hingga 21. Nanti kita akan belajar. Okey. Kemudian bermalam di Muzdalifah. Okey, bermalam di Muzdalifah. Buat baris Mim baris depan, zai bati, da baris atas, lam baris bawah, fa baris atas. Muzdalifah. Okey, buat baris berada di Muzdalifah walaupun sebentar. Sekejap je. Bila? Selepas separuh malam 10 Zulhijjah. Separuh malam Zulhijjah. Malam Zulhijjah tu, kan kita tengok 9 Zulhijjah. Daripada tengah hari tu, daripada Zuhur tu sampai ke subuh pagi Zulhijjah tu. Lepas tu orang kalau kat Malaysia orang sambut hari raya korbanan. Okey. Daripada 10 Zulhijjah tu, malam tu, separuh malam tu, pergi ke malam di Muzdalifah. Okey, kemudian melontar di Jamratul Aqabah. Melontar baling batu di Jamratul Aqabah. Tulis baik. Okey, melontar batu tu sebanyak 7 biji. 7 biji anak batu. Okey, gariskan. Pada hari 10 Zulhijjah. Selepas Zuhur.
Selepas Zuhur, tergelincir matahari. Okey. Faham? Okey. Kemudian bermalam di Mina. Di Mina. Mina nama tempat. Mim dari bawah, Nun dari atas. Pada malam hari Tasyrik. Hari Tasyrik ni 11, 12, 13 Zulhijjah. Ini matahari Tasyrik. Setiap bulan ada hari Tasyrik dia, hari putih. Kalau kita kat tempat, kita disunatkan untuk puasa. Baru lepas hari tu. Hari apa? Khamis, Jumaat, Sabtu. Tasyrik untuk Rejab. Okey. Bermalam di Mina. Okay, kena tengok tarikh-tarikh tu juga ya. Kemudian melontar di 3 jam. 3 jamrah. Dia ada 3 benda tu. Melontar anak batu sebanyak 7 biji di setiap jam. Di setiap jamrah. Pada hari 11, 12, 13 juga. Okey. Okey, batu ni masa nak baling, kita tak boleh ambil 7 biji tu, kita baling terus semua. Tak boleh. Tak boleh nak baling 7 sekali. Baling satu-satu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Okey, faham Okey, baik. Seterusnya, meninggalkan perkara yang dilarang semasa ihram. Ni bila kita dah niat ihram tadi. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Lepas tu ada perkara ihram kita kena tinggalkan. Makan wangian tak boleh. Okey, pakai perfume je tu kan. Potong kuku tak boleh. Okey. Orang yang buat haji pun sebaiknya tak boleh potong kuku juga. Sama-sama. Okey, memakai minyak rambut tak boleh. Mencabut pokok. Okey, jalan-jalan tengah buat haji tu nampak pokok, kita tarik ke daun ke apa kan, tak boleh. Okey, membunuh binatang. Ada binatang nak buat korban ke contohnya. Kan time tu tengah sembelih kan. Buat korban tak boleh. Akad nikah, time tu pula baru nak kahwin, tak boleh juga. Berjima suami isteri bersama, tak boleh. Okey. Menutup kepala. Yang lelaki tak boleh ke kopiah. Tak boleh pakai songkok ke, tak boleh. Serban ke, tak boleh. Memakai pakaian lelaki yang tu. Memakai pakaian berjahit. Berjahit ni kan kain ihram ni tak ada jahit tau. Berjahit ni macam mana? Baju sat ni ada jahit. Nampak dekat lengan ada jahit. Dekat antara berbutang ni pun ada jahit. Okey, ni untuk lelaki. Tu kain ihram tu. Putih tu ada balut dia. Macam tu. Dia tak ada jahitan. Okay, kalau yang perempuan ni lainlah, yang telekung semua tu tak apalah. Okay. Dan menutup muka. Perempuan pula tak boleh tutup mu. Tak boleh pakai pudar. Pudar tak boleh pakai. Tapi kalau COVID ni mungkin lah boleh rasanya. Okay. Jelas? Kita tengok sunat dulu. Okay. Sunat sebelum niat. Okay, ni sebelum niat ni. Niat ihram ni. Sebelum. Okay. Jadi lepas tu tak boleh dah buat. Ingat, lepas dah niat ihram, tak boleh buat. Tengok, meninggal perkara yang dilarang semasa ihram. Okay, tak boleh potong pakai wangian, potong kuku, biar rambut dan semua ni tak boleh buat selepas niat ihram. Jadi masa sebelum niat tu, apa kita buat? Kita potong kuku siap-siap. Okay, memotong kuku. Kemudian memotong bulu atau rambut. Kalau dah panjang sangat macam rock kan, potonglah bagi selesa. Nak buat haji ni bukan senang. Sebab tak makan minyak rambut pun tak boleh. Okey. Mandi sunat. Boleh kita mandi dulu. Niatkan sunat mandi sebelum ihram. Kemudian makan minyak rambut. Time tu boleh pakai. Lepas pada tu dah tak boleh dah. Pakai elok. Kita sembahyang solat sunat. Sembahyang sunat ihram. Okey. Sunat juga. Kita memakai bahuan. Pakai bahuan wangi. Sebab ni tak boleh pakai tau. Masa sebelum niat boleh. Okey. Baru niat ihram. Okay. Lepas tu sunat ketika wukuf di Arafah. Ni kita wukuf di Arafah yang kedua ni.
rukun haji yang kedua ni, wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah, bermula dari gelincir matahari hingga terbit fajar 10 Zulhijjah. Apa dia yang kamu boleh buat kat di sana, di semasa wukuf tu, masa kamu duduk di Arafah tu? Okey, sama suci daripada najis. Kau boleh tahan lah daripada buang najis Jadi sebelum tu kita selesaikan dulu. Okey, kalau ada pun terus ambil wuduk. Okey, memperbanyakkan baca Al-Quran, sambil duduk tu baca Al-Quran lah. Baca Al-Quran. Okey, kemudian memperbanyakkan solat sunat. Banyakkan solat sunat juga semasa tunggu duduk di Arafah itu. Kemudian bertasbih. Okey, tulis. Tasbih ni apa? Subhanallah. Tu di atas tu. Subhanallah. Bertahmid. Alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Istighfar Allah. Istighfar ni Astaghfirullahalazim. Zikir ni apa-apa zikir. Zikirlah. Subhanallah. Apa lagi? Alhamdulillah. La ilaha illallah. Apa-apa zikir ni yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sangat zikir. Okay. Jadi benda-benda ini kita perkara-perkara ibadah ni yang kita buat semasa wukuf di Arafah. Kemudian bacaan talbiyah. Okay, dengar. Okay, sekejap. Apa dia talbiyah? Saya pernah dengar kot. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Pernah dengar tak? Pernah. Asal ramai. Masa nak ni. Apa tu? Tukarkan kiswah Kaabah. Ya. Orang buat haji umrah pun baca juga. Okey, maksudnya apa? Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Allah panggil kan. Labbaik la syarika lak labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Labbaik lah. Kita datang panggilan Allah tu kan, buat haji ni kan panggilan Allah. La syarika lah. Jadi la syarik, tak ada sekutu. Jadi Tuhan selain pada kamu. Okey, aku datang memenuhi panggilanmu. Labbaika. Innal hamda. Sesungguhnya segala puji, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Betul kan? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wan ni'mata, dan nikmat. Nikmat lah. Dan wan ni'mata laka wal mulk, dan kekuasaan. Dan kekuasaan wal malak. Ada malak dah bunyi pula. Okey, mulk maknanya kerajaan, kekuasaan, la syarika lak. Maknanya tak ada sekutu bagimu, syirik kalau tak ada syirik lah. Tak ada sekutu bagi kamu. Saya rosak punya mic ni. Ya, ada problem. Tak faham lah. Okey. Kat luar ke semuanya? Okey, baik. Tu ada masalah sikit. Tak apa. Okey, ingat hafal Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamdak wan ni'matak laka wal mulk la syarika lak. Okey, cuba saya cari kat YouTube. Ada tak? Kalau ada best sikit. Ini Sabian. Apa Sabian? Tak payahlah. Haji. Okay, tak apalah. Nanti cari sendiri kat YouTube boleh hafal. Ada alunan dia. Tak tahu wajib. Tapi kalau ada tu senang tengok lah. Senang hafal lah. Okay.
Kemudian sunat ketika tawaf. Tadi habis di wukuf. Apa yang perlu kamu buat? Duduk termenung kat wukuf pun tak ada. Di Arafah tu. Okey? Tapi buat amalan-amalan yang disarankan ni. Okay, yang sunat ni. Okey, kemudian sunat ketika tawaf. Masa kamu pusing Kaabah tu. Berjalan kaki. Kalau boleh pakai jalan kaki kalau ada sihat. Kalau tak sihat macam mana? Nak pakai kursi roda ke? Nak pakai mesin? Pusing kan? Ada je dekat situ. Tapi kalau boleh berjalan kaki. Okey. Sunat terbang tak ada lagi kot. Tak tahulah. Okey, istilam. Melambai ke arah Hajarul Aswad. Lambai-lambai tak apa. Orang tak agak pelik apa ni. Boleh buat. Okey. Melambai ke arah Hajarul Aswad. Hajarul Aswad ni batu yang warna hitam tu. Dekat tepi Kaabah. Dekat pinggir Kaabah tu. Okey. Kemudian tawaf dengan khusyuk. Tulis khusyuk. Jadi tawaf tu, khusyuk tu betul-betul kita buat fikir kepada Allah sahaja. Macam kita solat lah, solat khusyuk. Kita solat betul-betul kerana Allah, bukan fikir benda lain. Okey? Nak sibuk nak tengok orang pusing, nak tengok orang pakai baju tu, nak orang ni gelap, orang ni cerah. Jangan sibuk benda tu. Kita khusyuk betul-betul kita beribadah kerana Allah. Sebab ini buat sekali je. Okey, masa tu je. Okey, kemudian solat sunat selepas tawaf. Okey, habis pusing 7 kali tu, cari tempat solat sunat. Okey, niatkan solat sunat tawaf. Okey, sebab kita wuduk pun kita boleh solat sunat sebenarnya. Okey, banyak benda yang ibadah yang boleh kita solat sunat. Okey, faham Ni senang je. Okey, apa yang semasa kita buat tawaf tu. Sekejap, mana tawaf tadi? Ni. Mengiringi Kaabah sebanyak 7 kali bermula di Hajarul Aswad dalam keadaan bahu kiri mengiring ke bahu kiri kita ke Kaabah. Okey, semasa pusing tu, berjalan kaki, istilah melambai, berzikirlah, berdoa. Berzikirlah. Subhanallah walhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar. Kita berdoa lah, ya Allah berikan aku keimanan. Okey. Apa lagi? Macam-macam doa yang kamu nak, yang baik-baik. Okey. Di situ makbul doa-doa kita kepada Allah Subhanahu taala. Okey, tawaf dan khusyuk, solat sunat selepas tawaf. Okey, jelas sunat dia? Okay, kita tengok ketika sa'i. Bila sa'i ni? Sa'i ni lepas tawaf. Lepas tawaf sa'i. Okay, sa'i ni yang berjalan dengan anak tu. Keluar melalui pintu Sofa. Okay. Okay, keluar melalui pintu Sofa lepas habis buat sa'i tu. Kita menaiki bukit Safa dan Marwah. Okay. Kemudian berlari anak pada tempat tertentu bagi lelaki sahaja. Selok ni lelaki lah, dia ada tempat tu. Suruh lari. Lari lah sikit. Kemudian berwudu dan berdoa. Banyakkan. Masuk dalam keadaan berwudu dan berdoa. Okey, ini tawaf ada banyak jenis. Okey. Ada tawaf ifadah. Okey, haji dan umrah. Tawaf apa ni? Yep. Okey, sebelum balik. Tawaf ifadah dikirakan haji dan umrah. Lepas tu tawaf qudum, selamat datang bila sampai tu kan. Tak ada ekor. Okey. Kemudian tawaf nazar, orang yang bernazar. Aku berjanji kalau aku dapat ni aku akan bertawaf. Tu panggil tawaf nazar. Tawaf fidak, selamat tinggal, nak balik dari ke Malaysia ke, buat tawaf fidak. Tawaf sunat, bila masa saja boleh buat. Okey. Okey. Jadi tawaf ifadah ni masa haji dan masa umrah. Okey, faham itu tawaf lah. Ini tadi sa'i faham keluar melalui pintu Safa, menaiki bukit Safa dan Marwah, kena ulang alik tu. Lepas tu berlari anak pada tempat tertentu dari tempat dia, kawasan dia suruh lari. Menceritakan semula keadaan Hajar, mak kepada Nabi Ismail, mencari makanan untuk Ismail. Makanan minuman kan, dia cari sana. Safa Marwah kan. Lepas tu Nabi Ismail ketuk-ketuk, kaki dia keluar air zam-zam.
Itulah melambangkan Siti Hajar. Okay, faham untuk sa'i ni? Okay, tengok. Berikut adalah perkara-perkara haram semasa berihram. Ni bila kamu dah pakai ihram, dah berniat, ini kamu tak boleh buat. Okay, dia ada perbezaan lelaki dan perempuan. Yang bawah ni lelaki sahaja. Okay, ambil maklum ni. Pertama, buat nombor. Memakai wangian. Tak boleh, macam kita cakap tadi. Tak boleh pakai perfume. Okay, busuk lah. Aku kan buat haji ni kan berpeluh ramai-ramai orang kan. Bau busuk. Tengik macam-macam jenis orang punya peluh kan. Pening. Ambil bau. Tak boleh. Sembuh-sembuh. Lepas tu memakai sarung tangan. Dibeli dia pakai sarung tangan. Lepas ni saya tak pasti boleh ke tak. Lepas ni bila COVID ni. Okay. Memakai sarung tangan. Okay. 2. Ketiga, mencabut pokok. Nampak pokok, datang tengok pokok tu geram bercabut. Tak boleh. Kena sentuh. Okay, kalau boleh jangan sentuh. Buah-buahan ke apa kan, tak payah. Kemudian memburu binatang. Time tu pula nak cari, ada binatang. Tak tahulah. Tapi dia nak mencari pemburu binatang. Nak pergi cari kebau ke apa kan. Kambing ke. Burung ke, nak buat makanan. Tak boleh. Bunuh binatang pun tak boleh. Okay. Berjima, okay, ni lelaki hubungan suami isteri, tak boleh juga. Okay, kemudian berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5. Keenam pula, memotong kuku. Macam Ustaz cakap tadi, potong dulu sebelum niat ihram tu. Potong kuku tak boleh. Potong, tak boleh. Kena bayar dam. Memotong rambut atau bulu. Bila kata rambut dan bulu, maknanya semua bulu lah. Bulu ketiak ke, bulu-bulu tempat-tempat yang lain kan. Tak boleh Kalau terjatuh tu, tergubur tu tak apa, tak boleh. Tak ada masalah. Tak macam mana. Rambut dia tergubur sendiri kan. Tapi kalau sahaja potong kan, tak boleh. Ini selepas niat ihram tu. Kemudian akad nikah, nak kahwin. Nak berkahwin masa tu, tak boleh. Aku nikah dengan kau dengan anak aku tadi tu, pakai baju ihram lagi. Tak tahan ke apa kan. Batal. Okay, tak boleh. Batal pula. Haram. Okey, bercumbu-cumbuan. Ni lah suami isteri, cium kan. Tak boleh. Berjimat lagi lah, tak boleh. Okey, bercumbu-cumbuan tak boleh. Berjimat lagi lah, tak boleh. Sebab orang pergi ke sana nak menunaikan haji, beribadah kepada Allah SWT. Bukan nak bermesra-mesraan dengan suami isteri. Tak boleh. Okey, kemudian menutup muka bagi perempuan. Perempuan tak boleh tutup muka pakai pudar. Tapi kalau lepas COVID ni saya tak pastilah, mungkin arahan Arab Saudi kena pakai mask kan. Itu tak apalah, sebab kita nak jaga keselamatan dan kesihatan diri. Okay, itu untuk lelaki dan perempuan, kecuali yang ni yang ke-10 ni, untuk perempuan sahaja. Lelaki pun tak boleh lah. Lelaki pun tak boleh tutup muka. Bukan menutup muka bagi perempuan, maknanya lelaki dan perempuan tak boleh tutup muka. Ambil maklum Padam je lah bagi perempuan ni. Semua tak boleh. Lelaki pun tak boleh tutup muka. Okay. Lelaki sahaja. Okay, memakai pakaian berjahit. Kira pakai pakaian ihram yang putih tu. Dan menutup kepala. Tutup. Boleh ketuk kepala atas ni. Tutup kepala tak boleh. Benda yang tak boleh buat menutup kepala. Perempuan boleh buat tak? Tutup kepala. Siapa kata perempuan tak boleh tutup kepala, memang kena lah. Takkan nak tunjuk rambut dia. Kena pakai tudung kan. Pakai berjahit susah. Perempuan kalau pakai tudung yang tak ada jahit susah. Jadi dia lelaki sahaja. Okey. Sekiranya melanggar larangan tersebut, wajib bayar dam. Nanti kita akan belajar. Kalau kamu terbuat antaranya, nanti kena bayar denda. Okey. Faham tak setakat ni? Faham. Okey. Tak apa, nanti kita akan tengok balik. Zaman ni Ustaz nak teruskan semua. Nanti Ustaz akan buat, nanti bila dah buka sekolah nanti Ustaz akan terangkan secara kronologi. Apa ni? Kronologi ni maknanya cara-cara secara jelas. Okey, pertama buat apa? Lepas tu buat apa? Niat ihram, lepas tu pergi ke wukuf. Lepas wukuf ni 9 dengan 10 Zulhijjah kan, kita belajar tadi kan. Atau bermalam di Muzdalifah,
di lepas 10 tu. Lepas tu lepas tu 11 tasyrik melontar di Jamratul Aqabah, kemudian bermalam di Mina. Masa bermalam di Muzdalifah tu kutip batu kan. Kutip batu nak baling batu, nak lontar batu di Jamrah. Kita balang di Mina. Lepas tu pergi melontar balik di 3 Jamrah. Nanti kita akan belajar semua. Nanti saya akan buat secara kat kelas nanti insyaAllah ke minggu depan kita dah mula kafar semula kan minggu depan. Okay, kita tengok dulu Zamani dengan Makani. Saya nak habiskan dulu haji ni. So kita minggu depan kita ke buat umrah pula. Okay, Zamani ni artinya masa. Tulis atas ni, masa. Makani tempat, senang. Okay, miqat Zamani ni ialah sempadan masa untuk mengerjakan haji, mengerjakan ibadah haji dan umrah. Ada masa dia. Okey, miqat Zamani haji bermula 1 Syawal hingga sebelum fajar 10 Zulhijjah. Miqat Zamani umrah ialah sepanjang tahun. Okey. Jadi haji ni kamu nak berniat pada 10 fajar, sebelum fajar, mana sebelum subuh 10 Zulhijjah. Dari bermula 1 Syawal. Lama berapa bulan tu? Ramadan, Syawal, 1 Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. 3 bulan. 2 bulan lebih. Okey? Kerana orang berjalan zaman dulu dia naik unta, naik jalan kaki jauh kan, nak pergi ke Mekah. Jadi diorang niat awal lah. Macam kita naik kereta bang sekejap je. Berapa jam je. Okey. Kerana miqat Zamani umrah ialah sepanjang tahun. Kita boleh umrah bila masa. Okey. Sebab umrah tak terikat dengan masa. Jadi beza Kalau Zamani haji bila? 1 Syawal sampai fajar, sebelum fajar 10 Zulhijjah. Miqat Zamani umrah pula sepanjang tahun bila. Kita tengok Makani tempat. Miqat Makani ialah miqat Zamani apa? Sempadan masa untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah. Ada masa. Masa haji yang inilah 1 Syawal hingga sebelum fajar 10 Zulhijjah. Itu masa haji. Tapi kalau miqat Zamani umrah sepanjang tahun. Okey. Kemudian kita tengok Makani pula. Miqat Makani ni apa? Sempadan tempat yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk berniat ihram haji atau umrah. Dia ada tempat dia. Tempat nak berniat haji tu atau umrah lah. Okey. Tempat berniat ihram haji atau umrah bergantung kepada arah tempat seseorang itu datang. Kan dunia ni bulat kan. Jadi Kaabah ni di Mekah ni tengah. Jadi kalau kita dari Malaysia, kita dari timur, jadi nak timur ke barat kan. Okey, kita akan lalu mana? Laluan tu kita akan kena niat di tempat tu. Kalau di kata bang tu dia kata sila niat Makani ni. Contohnya. Tengok gambar. Ada gambaran kat buku tu, surat 20. Miqat haji warna merah tu. Biru tu miqat umrah. Okey, kita tengok. Ini senang. Surat 21 ni jelas. Okey, jadual miqat Makani haji dan umrah. Okey, tempat asal jamaah haji. Okey, orang yang buat haji tu belah kanan ni dia dari mana? Miqat Makani haji tempat dia di mana? Nanti kita akan rujuk kat gambar raja ni. Jadi 2021 ni kita tengok. Okey. Kita tengok penduduk Mekah, orang yang duduk di Mekah, di kawasan Mekah tu, Kaabah di Mekah lah. Di kawasan Mekah tu, di rumah sendiri. Rumah dia sendiri sebab dia dah sampai dah kat situ. Okey, di rumah dia sendiri. Okey. Itu pertama. Yang kedua, negara-negara timur, India, Malaysia, Indonesia datang dengan kapal laut. Dia datang dengan laut kapal. Jadi dengan kapal dia bukan terbang dari timur, dia turun ke bawah dulu. Dia turun ke bawah. Dia akan niat di mana? Yalamlam. Tengok Yalamlam kat mana? Yang bawah. Nampak tak? Yalamlam dia kat bawah sikit. Bawah Mekah. Sebab laut kat bawah. Dia
Kalau kita dari Malaysia, dia pusing turun naik kapal kan, naik ke atas pergi ke Yalam Dam. Okay, sebab zaman dulu kita tak ada ada kata bang tak mampu. Jadi kita ada ramai orang-orang buat haji menggunakan menggunakan kapal, naik kapal. Okay. Moyang Ustaz dulu naik kapal. Nenek Ustaz tak pernah. Nenek Ustaz dah naik kata bang dah. Moyang Ustaz dia naik kapal. Dia dah siap-siap semua. Dia naik kapal. Nak pergi buat haji. Kapal laut Kau faham lah kapal laut naik kapal laut. Okay, di Yalam kat bawah sebab kapal tu muncul dari bawah. Di laut kan, laut kat bawah tu. Okay kan. Kalau ada peta dunia tengok. Okay, kemudian penduduk Mesir, Syam, Maghribi, Spanyol dan negara-negara yang sama arah. Okay, tengok dia dek mana ni, Juffa. Di Juffa di belah kiri. Okay, belah sana. Belah barat. Okay, belah atas, belah barat sikit. Okay, dia di Juffa. Kalau ada map kita tengok situ. Spanyol ni Eropah lah. Okay. Okay, kemudian penduduk Madinah dan sekitarnya. Madinah kat atas kan, atas Kaabah kan, atas Mekah kan. Okay, di utara atas kepada Mekah. Bila dia nak pergi ke Mekah, dia akan lalu Zulhulaifah. Nabi sini di Zulhulaifah. Nabi dari Madinah. Okay, dari Zulhulaifah dia berniat ihram. Yang niat ihram ni lah. Mana tadi? Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Kat situ niat ihram. Okay. Kemudian penduduk Kuwait atau Yaman. Kat mana? Qarnul Manazil. Belah kanan tu. Mereka dari belah timur tu. Betul di bawah sikit Qarnul Manazil. Okay. Penduduk Iraq. Zatu Iraq. Zatu Iraq ni kat atas sikit. Iraq kat atas sikit. Okay, faham itu di beberapa tempat yang dia akan lalu. Okay, kemudian info penduduk Mekah atau jamaah haji yang telah berada di Mekah berniat di Mekah. Jamaah haji Malaysia yang menaiki kapal terbang berniat di Qarnul Manazil. Sebab kita terbang daripada timur, dia lalu Qarnul Manazil lah. Tapi kalau kita naik kapal laut, masuk bawah Yalam Dam. Okay. Jemaah haji Malaysia yang menaiki kapal terbang berniat di Qarnul Manazil. Okay, kemudian jemaah haji Malaysia yang mendarat di Madinah berniat di Zulhulaifah. Kalau dia pergi Madinah dulu, di ziarah Madinah dulu, dia turun, dia pergi ke Madinah. Lepas tu baru dia nak buat pergi haji. Baru turun ke bawah. Naik bas ke naik apa kan. Okay. Yang itu dia kena di Zulhulaifah. Sama dengan penduduk Madinah. Okay. Sama dengan orang penduduk Madinah. Okay, faham Okay, siapa di Madinah kena pergi berniat di Zulhulaifah. Okay. Faham Okay, ada 2 minit lagi. Jom kita habiskan dam ni. Jenis haji ni. Okay, cara mengerjakan haji ada 3 jenis. Ifrad, buat nombor. Tamattu', qiran. Okay, senang je beza dia. Apa ini ifrad? Menunaikan haji dan umrah secara berasingan. Haji dengan umrah ni berasingan, lain-lain. Okay, mengerjakan haji di bulan haji, kemudian mengerjakan umrah di luar bulan haji. Lebih pada masa bukan waktu haji. Okay. Biasa orang yang berada di sekitar tu senang lah. Atau duduk lama di situ tak ada masalah. Okay, kalau orang yang datang sekejap saja dia susah nak buat ni. Dia biasanya mereka akan buat tamattu'. Kalau yang buat ifrad ni, tidak dikenakan dam, tak kena bayar dam, tender. Tapi kalau tamattu' dengan qiran kena. Kita tengok tamattu', menunaikan umrah dahulu, dia buat umrah dulu, kemudian baru menunaikan haji dalam bulan haji. Sebelum dia buat haji, dia buat umrah. Dia buat umrah dulu. Faham tak? Contoh dia mandi ihram semua.
Lepas tu dia lepas mikot, dia buat umrah, lepas tu dia buat haji sekali. Bukan buat haji sekali, dia buat haji kemudian. Maknanya sebelum haji dia buat umrah dulu. Qiran pula menunaikan haji dan umrah secara serentak. Sekaligus. Time tawaf tu dia buat juga. Yang tu pun dikenakan dam. Biasa kalau qiran ni orang yang buat haji sekejap. Dia datang sekejap, dia balik dah. Biasa dia tak dan dia buat sekali je umrah dengan haji sekali. Kena dam juga. Okey? Okey, faham tak jenis haji? Jadi senang je, ifrad, haji dengan umrah buat lain. Di umrah tu buat di luar waktu haji, bulan haji. Tapi buat sekali. Tamatuk pula buat umrah dulu, baru buat haji dalam bulan haji. Okey, qiran pula buat sama-sama. Serentak. Okey, faham Tamatuk dengan qiran kena dam, ifrad tak payah kena dam. Okey, itu saja untuk haji. Nanti saya akan terangkan lebih lanjut. Saya akan pergi umrah dulu, baru kita buat dam-dam pun kita akan belajar kat nanti. Okey, baru saya akan terang secara terperinci cara menunaikan haji dan umrah kat kelas. InsyaAllah minggu depan kalau kita insyaAllah dengan izin Allah kita dapat jumpa minggu depan, saya akan terangkan di dalam kelas insyaAllah. Saya akan bagi jadual lain. Kita akan ada jadual kelas masing-masing. Okay, ingat hari Sabtu ni saya ingat apa kelas tapi tak apa. Hari Sabtu ni saya buat taklimat buka sekolah. Okay, yang saya dah terima dah semua tanda tangan. Nanti saya akan bagi borang minggu depan. Kamu kena isi borang UPSRA. Okay, insyaAllah. Itu saja. Ada soalan tak sebelum saya tutup ni? Kumpat dah ni. Simpan, kalau ada simpan dulu. Okay, aktiviti tak perlu. Yang penting kamu baca semula apa yang saya terang tadi. Perbezaan memang tak nampak jelas sangat, saya tahu. Tak apa, yang insya nanti bila buka kelas saya akan terangkan lebih dalam lagi insyaAllah. Okay, ingat Okay, itu saja untuk hari ini. Jadi Ustaz tangguh, saya akan saya tak live tau. Ada masalah sikit, nanti Ustaz upload. Siapa yang terlepas tadi semaya, nanti Ustaz bagi. Apa semaya tanya ni? Kalau ada email adik saya, maknanya phone saya ada masalah. Saya tak faham. Kalau kamu ada link yang Ustaz bagi ni, kamu masuk saja, boleh masuk. Siapa boleh masuk? Link yang Ustaz bagi kat grup tu. Minta kebenaran, Ustaz akan masukkan dalam Google Meet kita. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum. Kita tutup dulu dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jaga diri masing-masing. Waalaikumsalam.